Pelabuhan Kelang. Terima kasih. Pada awalnya saya tidak sangat berminat untuk mencampuri cara pentadbiran. Tapi walau bagaimanapun, untuk rekod di dalam Dewan ini, saya ingin menyatakan bahawa sebelum ini MBI ditadbirkan sebelum 2008 di bawah KDEB. Dia bukan KDEB, jadi di atas daripada MBI. Disorokkan di bawah KDEB sebab oleh kerana tak ada pengurusan yang jelas untuk mentadbir MBI. Oleh sebab itu saya telah betulkan semula supaya MBI itu menjadi satu entiti khas, terus kepada kerajaan dan terus kepada Dewan. Maknanya dia tidak lagi ada intermediaries. Kerana bila ada intermediaries, terdapat perjanjian di bawah intermediaries itu yang menyebabkan tidak telus. Supaya sebagai contoh yang menyukakan kita semua, macam 1MDB, dia di bawah intermediaries, bukan di bawah Minister of Finance Incorporated. Jadi oleh sebab itu ada perjanjian-perjanjian yang kerajaan Dewan tidak tahu sehingga dah nak bersalin. Jadi macam itu. Soalannya Pelabuhan Kelang? Soalannya, adakah tata cara ini dipikirkan dengan baik kerana untuk mengelakkan risiko walaupun syarikat itu di bawah anak syarikat, ini MBI di bawah tu anak syarikat, dan anak syarikat itu menandatangani dengan usaha sama yang lain, tapi akhirnya risiko itu tidak hilang. Risiko itu akan sampai balik ke MBI dan sampai balik ke Dewan ini. Itu sebab tata cara ini ada baiknya kita mesti membuat keputusan sama ada kita tak hendak buat bisnes langsung. Hanya MBI sebagai investment entity. Yang itu yang paling penting. Sebab saya percaya kontrak-kontrak yang berlaku di bawah ini tidak akan dapat dipantau oleh Dewan secara terus. Itu pengalaman yang kita dapati. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Ya, kalau kita nak dengar lecture ekonomi, kita boleh dengarlah sampai petang. Ya. Tetapi Yang Berhormat Pelabuhan Kelang juga kena mengambil tanggungjawab. Ya, sebagai satu contoh yang sebut tadi. Kalau benarlah MBI ini diambil alih daripada satu kedudukan yang tidak jelas di bawah KDEB, kemudian diletakkan terus di bawah kerajaan negeri sebagai entiti baru yang bernama MBI, dengan hasrat dan cita-cita supayanya ia bertanggungjawab terus kepada Dewan, terus kepada MMKN. Bunyi sedap, tetapi dari segi pelaksanaan, saya bagi satu contoh bagaimana pegawai-pegawai MBI boleh dibayar pampasan tanpa kelulusan. Biar saya jawab dulu. Saya benarkan perkara saya itu jawab tu. Saya tidak mengganggu di mahkamah. Mengapa tak boleh? Okey. Jadi saya tidak mau panjang. Kuasa ada. Jadi tak payah kita bincang ya, di saya sini. tidak mau bincang sini sebab perkara bawah mahkamah. Tapi itu sebagai satu contoh di mana ketelusan Yang Berhormat Pelabuhan Kelang yang mengatakan bahawa tujuan MBI ini diwujudkan supaya dia bertanggungjawab pada Dewan. Dewan tak dimaklumkan dengan pampasan yang begitu besar dan tinggi yang dibuat sebelum ini. Tidak. Lembaga pengarah MBI tidak dimaklumkan secara terbuka. Dan inilah saya nak sebab tanya itu ini kita jangan keputusan. Saudara jangan membuat sebab itu kita, perkataan yang begitu. Duduk. Speaker. Tidak. Speaker kena berani bagi arahan lah. Saya berani. Bukit Antarabangsa, Pelabuhan Kelang, dua-dua duduk.
Saya minta kita balik kepada DEIG. Okey, Soalan yang tambahan, mengenai Speaker. tunggu dulu pematang. Mengenai isu pampasan, kalau dalam mahkamah kita jangan sebut isu pampasan. Silakan buka antara